10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey. Waalaikumsalam. Yang saya muliakan pembentang pada hari ini Dr. Haji Syahizan bin Haji Mat Noh daripada IPFIM. Yang saya muliakan Profesor Dr. Zaidatul binti Tasir, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham Nur Muhammad, Pengerusi Akademi Tabarun Islam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita akan sambung kepada sesi kita yang terakhir, slot kita yang terakhir iaitu slot yang keempat. InsyaAllah untuk slot keempat ini akan ada dua lagi pembentang iaitu kita ada Dr. Syahizan daripada dan kita ada juga Dr. Fatin daripada Fakulti Alam Bina dan Ukur. Baik, sebelum saya menjemput Dr. Syahizan, izinkan saya memperkenalkan beliau. Okey. Beliau merupakan Associate Director Islamic Banking and Finance Institute IPFIM, berpendidikan Bachelor Degree in Accountancy UPM, Master in Muamalat Administration USIM, Doctor of Philosophy in Islamic Economics and Muamalat Administration daripada University Sains Islam Malaysia. Berpengalaman sebagai kolumnis Utusan Malaysia for e-Journal, Majalah Wakaf Malaysia dan Hijabista, Chartered Accountant, Malaysian Institute of Accountant, Qualified Accountant of Chartered Institute of Public Finance and Accountancy, UK, Capital Market Services Representative License, Securities Commission Malaysia. Itu dahsyat kita punya panel pada petang ni. InsyaAllah melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Haji Syahizan bin Haji Mat Noh untuk membentangkan topik berkaitan tentang peranan pensijilan profesional dalam industri pengurusan pewarisan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia pengarah program webinar pengurusan dan perancangan harta pusaka pada petang ini, Anjuran Universiti Teknologi Malaysia, Dr. Muhammad Khairi, Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Dr. Zaidatun binti Tasir, juga Pengerusi Akademi Tamadun Islam, Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham, Pegawai Eksekutif IPFIM, Encik Yusri Yusof, serta para peserta yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu bagi pihak IPFIM, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur khususnya UTM di atas jemputan untuk mengisi salah satu slot dalam program webinar pengurusan dan perancangan harta pusaka pada petang ini. Sedikit sebanyak pihak kami akan berkongsi sejauh mana kepentingan pensijilan profesional dalam industri pengurusan pewarisan, khususnya pewarisan Islam di Malaysia. Jika kita lihat sedar tidak sedar industri ini semakin berkembang saban hari, namun kita tidak sedar kepentingannya dalam sektor kewangan Islam. Malah jika kita rujuk daripada laporan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Security pada 2020, asset under management telah direkodkan peningkatan sehingga 20% kepada 216 bilion khususnya yang telah direkodkan pada tahun 2020. Jadi kita lihat potensi industri ini semakin hari semakin berkembang dan semestinya beberapa penambahbaikan mungkin perlu dilakukan, dan dalam pada itu kita perlu juga berusaha untuk memastikan pengamal industri ini juga setara dengan pengamal industri lain seperti mana takaful, saham amanah, zakat dan pencukaian khususnya, dan semestinya dalam perancangan kewangan itu sendiri. Jadi saya teruskan tanpa berlengah-lengah.
apakah perancangan pewarisan? Perancangan pewarisan adalah satu industri yang berkembang pesat yang sebagaimana saya katakan tadi. Namun majoriti dari kita mungkin tidak sedar yang mana peranan industri ini juga bukan sahaja dalam perancangan kewangan itu sendiri, tapi merupakan subset penting kepada perancangan kewangan, perancangan kepada industri kewangan Islam secara makronya. Mengapa? Jika kita lihat dalam industri kewangan Islam, terdapat 4 sektor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan industri. Yang pertama semestinya perbankan Islam itu sendiri. Yang kedua takaful, yang ketiga pasaran modal Islam dan keempat perancangan kewangan dan pengurusan harta Islam. Jadi di sinilah peranan perancangan pewarisan itu dimainkan, yang mana ianya merupakan salah satu komponen dalam perancangan harta dan kewangan Islam. Okey, jadi kalau kita teruskan, uh, industri ini, perancangan pewarisan ini semestinya sesuatu yang kompleks dan rumit kerana ia melibatkan individu dan institusi yang semestinya mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Bila kita sebut latar belakang, semestinya melibatkan faktor kewangan yang berbeza-beza. Jika individu, semestinya melibatkan susul galur keluarga yang berbeza-beza. Jadi semestinya ianya memerlukan penelitian kepada pengamal-pengamal industri bagi memastikan solusi ataupun pendekatan yang terbaik dapat dilakukan kepada klien ataupun prospek dalam industri perancangan pewarisan itu sendiri. Apatah lagi jika kita lihat dalam sektor industri pewarisan itu sendiri, penekanan kepada jurisdiction ataupun pengawal selianya sedikit berbeza berbanding dengan industri-industri lain dalam perancangan kewangan Islam seperti takaful ataupun saham manah contohnya, yang mana kita perlu juga tahu kepentingan ilmu tentang civil maupun syariah. Dalam pada kita mengatakan industri ini semakin berkembang, semakin menarik ramai perhatian dan pemain industri dari saban hari ke saban tahun. Okey, pun begitu perancangan pewarisan ini tidak diamalkan secara meluas, dan ini perlu kita lihat dari beberapa konteks, sama ada kesedaran yang tidak lagi berkembang ataupun kesedaran yang masih di tokok yang lama di kalangan masyarakat, ataupun berlakunya pengabaian di kalangan masyarakat. Dalam pada itu, kita juga perlu dilihat dari sektor industri itu sendiri. Adakah kesedaran pihak industri ataupun pengamal industri ketika ini berkembang daripada dulu dengan keadaan semasa, ataupun masih lagi ada pengabaian perkara-perkara tertentu yang lebih kita fokus kepada kompetensi atau kecekapan pengamal industri itu sendiri dalam mendasari ataupun dalam memberi perkhidmatan kepada masyarakat dan klien yang mereka uruskan. Perancangan perancangan Islam adalah satu elemen penting sebagaimana saya katakan tadi dalam perancangan kewangan Islam, dan dianggap persiapan terakhir dalam semua konteks perancangan perancangan kewangan Islam itu sendiri. Yang mana kita akan lihat sebentar lagi dalam slide yang seterusnya bagaimana ianya dianggap penting dan bagaimana ianya sangat kritikal sekiranya tidak dapat ditadbirkan dengan baik bagi pihak yang menawarkan perkhidmatan, begitu juga dengan pihak klien. Okey? Dan semestinya setiap individu mempunyai matlamat dan objektif yang berbeza-beza. Bila kita sebut tentang solusi sebentar tadi, apakah matlamat klien itu sendiri? Adakah matlamat itu dapat dicapai dengan solusi yang dicadangkan tadi, ataupun sebenarnya pihak yang menawarkan perkhidmatan itu tadi sebenarnya lebih kepada menjurus menjual produk semata-mata dan bukannya menawarkan perkhidmatan yang sepatutnya diberikan secara holistik kepada klien ataupun masyarakat. Dan ini antara penyebab salah satu faktor daripada beberapa kajian yang telah dilakukan mengapa pengamalan perancangan pewarisan ini tidak lagi meluas jika dibandingkan dalam sektor-sektor yang lain seperti mana yang saya katakan tadi seperti takaful maupun saham manah. Okey. Dalam pada itu,
Jika kita menyelusuri lebih dalam, okey, industri ini semakin mendapat tempat bila berlakunya banyak bencana-bencana yang tidak dijangkakan. Khususnya jika kita masih ingat bencana yang menimpa negara kita, beberapa pesawat terbang terhempas contohnya. Okey, dan dalam pada itu banyak tuntutan-tuntutan kepada harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati masih lagi dibincangkan. So antara lain bagaimana pengagihan dapat dilakukan sekiranya status si mati itu belum dapat diputuskan pada ketika itu, dan ini sikit sebanyak mengangkat kembali kepentingan perancangan pewarisan itu sendiri, baik di segi konvensional maupun yang Islam. Okey, bagaimana proses pengagihan dapat diberikan selepas seseorang itu meninggal dunia, tidak kira lah akibat apa sebenarnya. Dan seterusnya, pandemik yang melanda kita sejak 2 tahun kebelakang ini, yang mana PKP pertama telah bermula sejak Mac tahun yang lepas dan berterusan sehingga sekarang. Dan banyak kematian mengejut telah direkodkan, yang mana semestinya untuk menghadapi perkara ini ke hadapan, perlunya satu kesedaran, baik dari pihak industri, pengamal industri ataupun masyarakat itu sendiri kena ada satu kerjasama dalam hal ini, kesedaran dalam hal ini untuk memastikan bahawa kelestarian harta yang ditinggalkan dapat diteruskan. Kita tidak mahu terperosok dengan istilah harta pusaka yang menjadi puaka, harta pusaka yang tidak dapat diagihkan walaupun seseorang itu telah pun berada dalam pusara mereka. Kita tak nak terperosok dalam ideologi ataupun stigma sebegini berterusan. Jadi sesuatu perlu dilakukan, sesuatu langkah perlu diambil oleh semua pihak kerana perancangan pewarisan ini sangat penting. Dan saya katakan berulang kali tadi, ianya merupakan komponen utama dalam perancangan kewangan Islam itu sendiri. Jadi saya boleh teruskan kepada yang slide yang ini. Sedikit sorotan tentang perkembangan industri. Jika kita lihat, industri ini telah berkembang sangat lama. Di awalan tahun 1900. Jika kita lihat di sini lebih kurang 1920-21. Kalau lebih tepat, Jabatan Pemegang Amanah Raya dan Pegawai Pentadbir Pusaka telah ditubuhkan. Di sinilah asal usul amanah raya, yang mana pada ketika itu hanyalah satu jabatan kecil. Nama evolusi industri ini berkembang sehingga sekarang. Kalau kita lihat di kotak di tengah-tengah itu, saya highlightkan beberapa sahaja syarikat-syarikat amanah yang dianggap komposit, yang kita anggap full fledged, yang mana penawaran solusi atau produk mereka lebih kepada Islamik. Dan beberapa lagi establishment ataupun penubuhan syarikat-syarikat amanah komposit seperti Amanah Raya sebelum itu, dan beberapa syarikat yang ditubuhkan yang dikawal selia oleh bank-bank induk utama negara seperti Maybank Trustee contohnya, Bank Trustee contohnya juga ditubuhkan dalam tempoh ini. Dan pada tahun 1990-an juga Association of Trust Company Malaysia juga ditubuhkan, dan pada ketika ini berdasarkan rekod lebih kurang 27 ahli ATCM telah didaftarkan. Pun begitu, kalau kita perhalusi, masih ada lagi syarikat-syarikat amanah yang tidak didaftarkan atau mendaftarkan diri mereka sebagai ahli ATCM, dan ini melihatkan sedikit tanda tanya, membuatkan sedikit tanda tanya sejauh mana keseriusan industri ini untuk mendampingi ataupun sekurang-kurangnya setara dengan industri-industri perancangan kewangan yang lain seperti takaful, saham amanah contohnya, dan perancangan kewangan itu sendiri untuk memastikan kompetensi atau kecekapan pemain industri dikawal sedia dari satu masa ke satu masa, kerana kita ingin memastikan industri ini bukan saja lebih kepada providing ataupun selling the products, tapi lebih kepada menawarkan solusi atau penyelesaian yang lebih lengkap dan komprehensif.
Ya, jadi konteks ini berkembang dari satu masa ke satu masa dan kita lihat perjalanan industri ini dalam tempoh di tengah-tengah itu juga banyak enactment berkaitan wakaf, wasiat juga telah dilancarkan, telah dibentangkan oleh Majlis Agama Islam Negeri. Okey. Dan sehingga kini kita lihat ada negeri-negeri tertentu contohnya sangat proaktif dalam mengeluarkan enactment baru berkaitan pewarisan Islam itu sendiri. Jika kita lihat seperti Selangor contohnya salah satu negeri kerana saya kini menetap di Selangor antara negeri yang proaktif mempromosikan dan memastikan pewarisan Islam ini terus berkembang, dikawal sedia dengan baik dan mempunyai jurisdiksi yang boleh dirujuk dari semasa ke semasa. Sekarang kita lihat kepada korelasi ataupun hubungan pewarisan ini dengan perancangan kewangan. Saya sebut tadi berulang kali ianya memainkan peranan dalam perancangan kewangan. Jadi di mana letaknya pewarisan itu dalam perancangan kewangan? Kalau kita pergi, kita lihat di sini. Kitaran kewangan lazimnya terbagi kepada 6 kelompok ini. Bermula dengan penjanaan harta, perlindungan harta, seterusnya pengumpulan harta, penyucian, pemeliharaan harta dan pengalihan harta. Setengah pihak mengeluarkan pemeliharaan harta ini. Jadi jika mereka mengeluarkan, maka kitaran kewangan lebih tertumpu kepada 5 perkara utama. Okey. Bila kita rujuk kepada kitaran perancangan kewangan Islam, kita bermula dengan penjanaan harta. Kita tidak kata wealth creation tidak wujud dalam perancangan kewangan Islam. Kerana apa? Apa yang kita pelajari, harta di atas dunia ini bukan hak milik kita sebagai hamba yang esa. Uh, Harta ini adalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita adalah khalifahnya di atas muka bumi ini, maka segala bounty of wealth ataupun harta yang diperolehi perlu dijana sebaik-baik yang mungkin. Okey. Dan seterusnya lepas harta itu dijanakan, maka kita perlulah melindungi harta tersebut. Di sinilah komponen yang terlibat dalam perlindungan harta itu akan disentuh, akan dilibatkan. Dan bila kita sebut tentang perancangan kewangan Islam, ia akan merujuk kepada takaful. Dan kita perlu tahu takaful juga terbagi kepada beberapa segmen, sama ada takaful keluarga ataupun takaful am. Selepas itu, pengumpulan harta. Ini adalah satu perkara yang unik, perlu diambil kira kerana setiap harta yang kita kumpulkan dari pandangan Islam perlulah halal. Kerana harta yang halal saja boleh kita zakatkan. Jadi berbagai-bagai instrumen telah pun tersedia di pasaran sekarang ini. Jadi tidak ada isu kenapa kita perlu memilih produk ini ataupun solusi ataupun instrumen yang ini, sedangkan banyak dah sudah instrumen-instrumen pelaburan yang berlandaskan syariah disediakan oleh pihak industri. Dalam pada itu, penyucian harta ini membezakan sedikit antara perancangan kewangan konvensional dan perancangan kewangan Islam, yang mana dalam perancangan kewangan Islam, penyucian harta zakat memainkan peranan yang utama berbanding konvensional hanya tertumpu kepada percukaian. Jadi di sini kita katakan sebentar tadi, pengumpulan harta perlulah halal. Jika tidak, bagaimana zakat boleh dibayar? Ya. Dan penyucian harta mulai zakat ini adalah satu kewajipan untuk semua umat Islam. Ya. Bukannya satu option atau pilihan sebenarnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita perhalusi dan perlu kita tahu dan perlu kita sedar jika sekiranya masih ada tanggapan mengatakan bahawasanya zakat itu adalah pilihan dan kita boleh mengelak zakat. Tidak. That is why disebab itu dalam perancangan kewangan Islam tidak ada istilah zakat planning atau perancangan zakat. Ia cuma ada istilah pengurusan zakat. Apa yang kita boleh rancang adalah percukaian kita, perancangan cukai individu.
Okey. Seterusnya pemeliharaan harta. Pemeliharaan harta ni lebih tertumpu kepada persediaan dana persaraan. Setiap orang mendambakan umur persaraan mereka sendiri. Ada yang mengharapkan akan bersara wajib pada umur 50. Ada yang menjangkakan persaraan wajib pada umur 60 dan ada yang berhasrat untuk bersara lebih awal dengan dana yang mencukupi. Bila kita sebut persaraan ini tidaklah bermakna kita tidak bekerja terus. Bila kita mengatakan perancangan persaraan lebih kepada yang mana kita tidak lagi aktif bekerja pada usia kita yang muda. Okey, tetapi kita boleh bekerja dengan lebih ringan, namun kita punya pendapatan yang stabil jika kita membuat keputusan bersara pada sesuatu tempoh. Dan pengagihan harta. Pengagihan harta inilah peranan yang dimainkan dalam industri pewarisan. Kenapa? Yang melibatkan banyak proses, dia melibatkan banyak komponen, dia melibatkan banyak cadangan penyelesaian yang perlu dilakukan. Jika kita lihat setiap kitaran ini tadi melibatkan komponen-komponen dan penawaran solusi yang berbeza-beza. Dan di akhir kitaran itu tadi adalah pengagihan harta. Jika kita simpulkan, jika sekiranya pengamal industri pewarisan tidak memahami secara detail apakah kitaran perancangan kewangan, maka kita menjangkakan sedikit permasalahan mungkin akan timbul dalam memberi penasihatan yang tepat, okey, khususnya jika ada klien ataupun masyarakat yang bertanyakan tentang produk-produk ataupun komponen berkaitan perlindungan harta contohnya. Bagaimana memastikan apakah bezanya manfaat takaful biasa ataupun manfaat takaful yang mempunyai hibah contohnya. Jadi ilmu-ilmu ini perlu diketahui oleh pengamal-pengamal industri dan ini pentingnya dan kita boleh relatekan ataupun kita kembalikan semula kepentingan pensijilan profesional untuk pengamal-pengamal industri pewarisan itu sendiri. Kerana apa? Semua proses, setiap komponen, setiap kitaran ini mempunyai proses yang sama. Kita tidak boleh assume atau mengandaikan yang klien itu ataupun masyarakat itu ataupun individu tertentu mempunyai sebahagian simpanan berdasarkan cara hidupnya. Ataupun kita tidak boleh mengandaikan kewarakan seseorang itu tidak mempunyai satu pun pelaburan yang tidak patuh syariah. Mungkin ianya tidak bukannya intention ataupun hasrat individu tersebut untuk menceburkan diri dalam pelaburan yang tidak berkaitan syariah, tetapi kita harus ingat ada setengah pelaburan yang pada awalannya mungkin patuh syariah tapi di tengah-tengahnya tidak patuh syariah. Jadi inilah ilmu-ilmu yang perlu dipelajari walaupun tidak banyak tapi sedikit, tapi ianya bersangkut paut dengan pengagihan harta dan bersangkut paut dalam industri pewarisan itu sendiri. Jadi secara imbas boleh kita katakan pentingnya pewarisan ini dalam konteks perancangan kewangan secara holistik kerana jika tidak ada perancangan awal maka pengagihan harta atau pewarisan itu sendiri tidak dapat diagihkan sebagaimana yang diharapkan oleh pihak klien ataupun individu yang kita hubungi ataupun kita berikan nasihat. Seterusnya, bila kita sebut tentang perancangan kewangan Islam, 3 perkara utama yang membezakan antara perancangan Islam dengan perancangan konvensional. Apakah dia? Yang pertama, Al-Falah sebagai objektif. Al-Falah ini adalah kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat.
kita bukan saja ingin mencapai kejayaan di dunia saja, tapi kita nak pastikan kejayaan di akhirat. Itu sebabnya kita menekankan peri pentingnya perancangan kewangan Islam itu. Dan pewarisan perlulah berlandaskan syarak. Sebab kita nak pastikan selepas kita tidak ada, bayangkan kita meninggal semalam, hari ini harta kita dapat diuruskan sebaik mungkin mengikut syariat, dan segala hasrat kita semasa kita hidup sebelum kita meninggal dapat diagihkan mengikut objektif dan hasrat yang telah kita rencanakan semasa kita masa hidup. Dan kita nak pastikan yang mana harta yang ada, yang kita miliki, yang ditakdirkan kita adalah pemiliknya semasa kita masa hidup, juga dapat mengalirkan pahala yang berpanjangan selepas kita meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kaedah. Dan kita terapkan di sini, bila sebut tentang perancangan kewangan Islam, kaedah-kaedahnya perlulah berlandaskan syariah. Okay? Kita tidak akan menjerumuskan diri dalam 3 perkara utama khususnya riba, maisir dan garal, dan saya kira beberapa panel sebelum ini juga ada menyentuh tentang riba, maisir dan garal itu tadi. Jadi kaedah-kaedah yang kita guna pakai dalam perancangan kewangan Islam khususnya pewarisan perlulah berlandaskan syarak, dan kita tidak berkompromi sedikit pun, kerana ianya perlulah dipastikan segala proses yang dilakukan itu tidak bercampur baur dengan 3 perkara utama tadi. Dan seterusnya jangka masa kehidupan yang kita faham. Okey. Dan konteks ini perlulah kita sebarkan, yang mana jangka masa kehidupan perancangan kewangan menurut Islam ini bukan sahaja terhenti selepas kita meninggal dunia, kerana ianya melibatkan kehidupan selepas kita mati. Dan sebagai semua orang Muslim atau umat Islam, kita sedar kita ada kehidupan lain selepas kita meninggal di atas muka bumi ini. Ini antara 3 perkara yang kita sentuh dalam perancangan kewangan Islam, dan komponen ini juga kita terapkan dalam pewarisan itu sendiri. Dan di mana solusi yang kita cadangkan kepada pihak klien tadi mestilah berpaksikan kepada 3 perkara ini. Ya. Seterusnya, bila kita sebut tentang korelasi ataupun hubungan pewarisan dengan perancangan atau perencanaan kewangan Islam, maka kita menjangkakan semua proses ini perlu dilakukan sebelum sesuatu solusi ataupun penyelesaian diberikan kepada mana-mana klien ataupun masyarakat. Yang pertama, hubungan yang baik antara kita dengan klien, pihak yang satu lagi, perlulah diwujudkan. Okey, bila sebut tentang hubungan yang baik, bukan sahaja hubungan yang rapat, tetapi segala rahsia, segala detail, segala maklumat yang lengkap perlu kita ketahui. Tentang sebagai contoh, salah silah keluarga klien contohnya. Apakah hutang yang masih ada, yang masih wujud oleh klien contohnya. Dan ini sebelum seseorang itu berkongsi tentang diri mereka, tentang keluarga mereka, tentang situasi kewangan mereka, kepercayaan perlu wujud. Kepercayaan perlu wujud antara pihak yang ini dan pihak yang satu lagi. Dan inilah penting sekiranya hubungan yang tidak erat itu tidak dapat diwujudkan, maka ada potensi beberapa maklumat yang sepatutnya kita perolehi tidak dapat kita perolehi, dan ini akan merumitkan sekiranya seseorang itu telah meninggal dunia. Maklumat-maklumat baru, maklumat-maklumat yang selama ini tertanam baru kita ketahui. Daripada maklumat itu, kita pergi kepada proses yang seterusnya. Segala maklumat perlu dikumpulkan, dan segala maklumat itu tadi perlu kita serasikan. Apakah tujuan dan sasaran seseorang individu itu tadi. Jika seseorang individu tadi mensasarkan A contohnya pengakhirannya, maka maklumat yang kita peroleh tadi perlulah menjurus kepada matlamat A. Okey.
Jadi sebagai perancang pewarisan, kita boleh menawarkan nasihat dari semasa ke semasa dan kita tidak seharusnya mengubah sasaran dan tujuan peserta ataupun klien itu tadi tanpa pengetahuan klien atau individu tersebut. Maklumat yang ada, sasaran telah kita perolehi, tujuan telah pun kita perolehi, maka segala macam analisis perlu dilakukan. Status kewangan semasa, ya, apakah apakah liability melebihi aset contohnya, ataupun aset melebihi liability. Bagaimana kita nak pastikan individu itu tadi yang jika masih ada pelaburan yang tidak berlandaskan syariah, bagaimana kita nak pastikan pelaburan mereka beralih kepada pelaburan berlandaskan syariah. Jika seseorang individu yang menemui kita itu masih lagi tidak melindungi harta mereka dan diri dan keluarga mereka melalui takaful contohnya, bagaimana nasihat yang perlu kita lakukan. Ini penting kerana apa? Kita nak pastikan segala harta yang diagihkan kelak tidak bergelumang dengan harta-harta ataupun wang syubhah. Mengembang dan menyajikan rekomendasi itu selepas proses-proses yang 3 awal tadi telah dilakukan. Kerana apa? Maklumat yang lengkap perlu kita lakukan. Kerana apa? Sasaran dan tujuan individu itu perlu kita tahu terlebih dahulu. Dan selepas itu barulah analisis boleh kita lakukan. Okay, bayangkan jika kita tidak mampu untuk menganalisis status kewangan seseorang individu ataupun klien kita. Bayangkan jika kita tidak mampu untuk mengetahui apa itu debit, apa itu kredit contohnya. Ya, setengah pihak mengatakan mungkin tidak perlu sebab apa kami ada pihak lain yang cuba membantu kami. Tapi bayangkan jika kita yang pengamat industri ini mengetahui beyond ataupun melangkaui produk-produk ataupun cadangan solusi dalam pewarisan. Bukankah itu lebih membantu pihak masyarakat? Bukankah itu akan lebih membantu pihak individu yang kita temui dan dalam masa sama adakah ianya tidak mengangkat industri pewarisan itu sendiri dalam masa yang sama? Kerana apa? Setiap rekomendasi yang diberikan perlulah tepat pada semasa ianya dikongsikan bersama klien ataupun individu yang kita temui. Dan selepas itu barulah pelaksanaan dilakukan. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah kita persetujui di awalan tadi. Dan adalah tanggungjawab bagi pihak perancang pewarisan itu sendiri untuk memantau dari semasa ke semasa. Jika kita lihat, kesemuanya mempunyai persamaan dalam industri takaful contohnya, saham amanah contohnya, pemantauan perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Frekuensi, berapa tempoh yang diperlukan untuk memantau terpulang. Dan ini perlulah persefahaman di antara perancang pewarisan itu sendiri dengan pihak klien. Jika kekerapan itu perlu dilakukan setiap 3 bulan sekali, maka perlulah dilakukan. Bukannya tugas kita hanya menawarkan produk dan selepas itu that's it. Kita lepaskan klien, kita tidak ambil tahu apa yang berlaku pada klien, dan saya kira banyak penambahbaikan telah dilakukan oleh pengamal di luar sana. Namun masih ada segelintir yang mana mengambil enteng proses-proses sebagaimana yang saya kongsikan pada ketika ini, dan lebih kepada pushing the product, menjual kepada produk berbanding memberi penasihatan yang sepatutnya kepada individu ataupun klien kita. Baik, saya teruskan. Ini dilema industri pewarisan pada ketika ini. Satu, nasihat yang tidak tepat. Dan kita saban hari kita dengar banyak nasihat-nasihat yang tidak tepat diberikan di media sosial khususnya. Dan saya ada juga setengahnya bila saya baca daripada posting-posting di media sosial yang tidak tepat, saya akan tegur
individu-individu tersebut secara personal. Saya tidak terus berkongsi komen saya di laman media sosial mereka. Sebab ini adalah adab dalam industri yang perlu kita tahu. Okey, setiap yang kurang tepat perlu ditegur, tapi cara menegur itu perlulah beradab. Okey, tapi ada setengah perkara ini tidak berlaku kerana kita ada setengah di antara kita yang berasa tanggungjawab untuk istilah yang sesuai untuk um, untuk memastikan produk mereka itu tidak diperkotak-katikkan. Dan ini juga kita lihat ada ketikanya pergaduhan. Okey, pergaduhan keyboard, okey, di kalangan pemain-pemain industri daripada syarikat-syarikat yang berbeza-beza, cuba membanding-bandingkan solusi atau produk yang ditawarkan oleh pihak syarikat amanah mereka itu sendiri. Dan ini tak seharusnya berlaku jika sekiranya pengamal-pengamal industri itu tadi tahu tanggungjawab mereka untuk memastikan adab yang pertama dalam menasihatkan rakan ataupun penasihat yang lain. Okey, sebab dalam masa yang sama air muka seseorang juga perlu kita jaga. Jika ini tidak dapat dilakukan oleh pengawal-pengawal industri, bagaimana pula? Okey, bagaimana pula kita nak pastikan klien atau individu yang kita temui itu tadi air muka mereka dipelihara jika berlakunya konflik kepada klien kita tadi. Dalam masa yang sama, bagaimana kita nak pastikan yang kita bukan sahaja memberikan solusi ataupun nasihat, tapi kita juga menjaga adab kita sebagai seorang profesional. Okey, bila sebut tentang profesional itu tadi, sejauh mana pentingnya industri pewarisan menganggap profesionalism dalam industri ini sesuatu yang penting. Jika nak dibandingkan dalam industri-industri seperti takaful ataupun saham amanah. Ini perkara yang mungkin kita boleh perhalusi dari semasa ke semasa, dan saya kira kesemua syarikat amanah telah pun mengambil pendekatan tersendiri untuk memastikan ejen-ejen yang mewakili mereka itu mempunyai etika tersendiri, okey, dan menawarkan nasihat yang tepat dari semasa ke semasa. Kedua, instrumen yang tidak sesuai. Kita sedar bila sebut tentang industri pewarisan, banyak sangat instrumen yang ditawarkan. Ya, bila kita sebut hibah, kita ada hibah biasa, hibah amanah, hibah bercagar contohnya, dan ada ketikanya pengamal-pengamal industri itu tadi tidak dapat menerangkan secara tuntas apakah perbezaan antara produk ini ataupun solusi ini dengan solusi-solusi yang lain. Okey, ada ketikanya ada mewujudkan salah faham pula dalam masa yang sama. Tidak dapat membezakan wasiat dengan hibah contohnya. Apakah perbezaan wakaf yang hanya yang hanya nak diagihkan selepas berlaku kematian. Okey, contohnya. Jadi bila salah faham itu timbul, bila ilmu tentang komponen ataupun produk dan solusi itu sendiri tidak sempurna, bagaimana pula kita nak pastikan yang klien atau individu yang kita temui itu faham yang mereka sedang dinasihatkan dengan perkara yang tidak lengkap. Seterusnya, kurang pengetahuan. Ya, bila kita sebut tentang pewarisan, kita bukan sahaja perlu tahu tentang produk-produk yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat amanah yang kita wakili. Kita juga perlu tahu tentang legal framework atau kerangka perundangan. Okey, yang saya dah katakan sebentar tadi, yang industri pewarisan di Malaysia terdapat mempunyai dua kerangka perundangan, civil maupun syariah. So bagaimana pula jika seseorang yang
menawarkan nasihat kepada masyarakat atau individu tadi tidak mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang kerangka perundangan yang mendasari industri pewarisan itu sendiri. Dalam pada itu, sedar ataupun tidak sedar, industri pewarisan juga memerlukan seseorang yang mempunyai sedikit pengetahuan kira-kira. Saya tidak kata seseorang itu perlu menjadi seorang accountant, namun asas kira-kira perlulah diketahui. Ya, sebab saya dah ada sebut sebentar tadi, jika istilah asas seperti debit kredit juga tidak dapat mereka terangkan dengan jelas, bagaimana pula kita nak terangkan pada klien apakah perbezaan pembahagian contohnya. Jika kita sebut tentang faraid, okey, apa bezanya 1/4 dengan 1/6? Kenapa 1/6 bukan 2/3? Kenapa 1/2 tapi bukannya 2/3 contohnya? Jadi bila kita sebut tentang pecahan-pecahan ini bersangkut paut dengan ilmu matematik, ilmu kira-kira. Dan ini juga antara perkara yang kita nampak sebahagian segelintir kecil pengamal-pengamal industri yang ada ketirisan dalam hal ini. Ya. Uh, dan seterusnya tidak profesional. Saya tekankan tentang adab itu tadi. Jadi kita mewakili syarikat amanah contohnya. Jadi kita seharusnya beretika. Jadi sama ada dari segi percakapan, sama ada dari segi posting di sosial media contohnya, kita harus punya etika, kita perlu mempunyai adab dan jika kita tidak dapat memberi contoh yang baik, bagaimana kita nak pastikan masyarakat di luar sana yang masih lagi dahagakan ilmu, yang masih lagi memerlukan bantuan kita semua dapat faham dengan lebih jelas apakah peranan pewarisan dalam kehidupan mereka. Baiklah, saya teruskan. Kepentingan KSA kepada pengamal industri. Apa itu KSA? Knowledge, skills dan abilities. Apakah knowledge? Knowledge itu adalah kemahiran. Apakah skills? Kita akan lihat sebentar lagi. Dan apakah A? Kita akan lihat sebentar lagi. Jika kita lihat, saya berulang kali cuba relate ataupun saya cuba hubung kaitkan industri pewarisan ini dengan industri-industri yang lain yang mana lebih kepada menunjukkan kepentingan industri pewarisan itu dalam industri perancangan kewangan. Jika kita lihat dalam paparan ini, okey, di sini saya nyatakan beberapa institusi ataupun pertubuhan-pertubuhan profesional, okey, yang menaungi industri-industri tertentu. Jika kita lihat, kita ada FPAM, Financial Planning Association of Malaysia. Kita ada MFPC, Malaysian Financial Planning Council contohnya. Dan seterusnya kita ada FIM, Federation of Investment Managers, Investment Managers. Dan seterusnya kita ada MTA, Malaysia Takaful Association. Okey, dan kita akan lihat industri mana yang dinaungi oleh institusi ataupun pertubuhan-pertubuhan ini. Kita lihat. FPAM dan MMPC mengawal selia perancang kewangan. Ya, jika dulu kita tak ada istilah perancang kewangan Islam atau perancang kewangan syariah, kini kita dah ada istilah IFP ataupun syariah IFP yang mana hanya dua saja institusi yang diberikan mandat oleh regulator iaitu Bank Negara ataupun Suruhanjaya Sekuriti iaitu FPAM untuk IFP perancang kewangan Islam dan MFPC syariah IFP. Okey, untuk saham mana kita tahu FIMM dulu dipanggil FMUTM, ya. Okey, semuanya perlu lulus CUTE, Computerized Unit Trust Examination, or otherwise seseorang itu tidak layak untuk memasarkan produk saham amanah jika tidak lulus. Okey, CUTE, CUTE. Okay. Dan MTA menaungi takaful yang mana kesemua ejen-ejen takaful perlu memastikan diri mereka melepasi syarat
asas, iaitu TBE, Takaful Basic Exam. Peperiksaan asas takaful. Jika mereka gagal, maka mereka tidak layak menjadi ejen takaful. Okey, berbalik kepada perancang kewangan. Jadi perancang kewangan seharusnya perlu lulus mana-mana pensijilan profesional yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security, ataupun tidak boleh mendaftarkan diri sebagai perancang kewangan. Okey, dan kita harus sedar, okey, seseorang lulusan ataupun pemilik persijilan AFP ataupun syarat AFP, jika mereka tidak mendaftar dengan Bank Negara Malaysia ataupun Suruhanjaya Security, mereka tidak boleh sewenang-wenangnya mengaku mereka adalah perancang kewangan berlesen, atau ataupun mereka menggunakan istilah yang seumpama dengan perancang kewangan berlesen di media sosial, di kad-kad perniagaan, ataupun ketika bertemu klien ataupun individu tertentu. Ini antara kawal selia yang telah dilakukan untuk memastikan profesionalism perancang kewangan, industri saham amanah dan juga takaful dikawal selia bagi memastikan profesionalism, etika pengamal-pengamal industri dikawal sedia daripada masa sama, dan dalam pada itu akan dipastikan mereka dalam industri ini dari semasa ke semasa perlu menambahkan pengetahuan untuk memastikan pengetahuan mereka dari semasa ke semasa bercambah seiring dengan perkembangan ataupun trend industri. Dan bagaimana pula dalam industri pewarisan? Kita tahu kita ada ATCM, Association of Trust Companies of Malaysia. Namun ada tak kita dengar pada ketika ini syarat minimum seseorang itu dilayakkan untuk menjadi wakil ataupun ejen pewarisan. Dan kita sedar ianya masih belum berlaku, dan pada ketika ini kebanyakan syarikat amanah khususnya full-fledged Islamic Trust Company telah mengambil langkah-langkah tertentu bagi mengawal selia dan memastikan representatif ataupun wakil mereka itu mencapai sekurang-kurangnya tahap kecekapan minimum. Dan sebelum mewakili mana-mana syarikat amanah di luar sana. Jadi inilah sedikit orang kata pemetaan yang dapat saya kongsikan pada petang ini, menunjukkan betapa sesuatu perlu dilakukan oleh pengamal-pengamal industri pewarisan bagi memastikan industri ini terus syumul, terus berkembang setara dengan industri-industri yang lain yang di bawah kelompok ataupun sektor perancangan kewangan itu sendiri. Dan saya teruskan, apakah persijilan profesional ini? Apakah pentingnya persijilan profesional ini? Dan saya sebutkan keyword ataupun kata kunci yang utama tadi adalah kecekapan. Kita nak pastikan mereka yang menjadi pengamal, mereka yang memberi nasihat ini dari semasa ke semasa terus cekap dan terus cekap, dan memenuhi kriteria dan expectation daripada masyarakat. Satu adalah pengetahuan. Kedua adalah kemahiran. Ketiga adalah kebolehan. Kombinasi KSA ini perlu seimbang bagi memastikan seseorang pengamal industri itu bersifat cekap. Kecekapan itu merangkumi sekurang-kurangnya 3 perkara ini. Bila kita sebut tentang pengetahuan, apakah pengetahuan yang perlu ada bagi seseorang pengamal industri pewarisan? Khususnya yang boleh kita kata, yang boleh kita straight away kita katakan adalah fiqh mawaris. Okey.
setiap mereka yang berada dalam dinasti perlulah menguasai fiqh mawarid. Jika tidak, tidaklah timbul isu apa orang kata setengahnya keliru antara ayat-ayat muajjal dan ayat-ayat mufasil contohnya. Seorang itu keliru tentang keharusan ataupun kewajipan wasiat contohnya. Seseorang itu mungkin keliru apakah yang dinyatakan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 contohnya. Ya, itu fiqh mawaris. Apakah pengetahuan yang kita fikir ianya menjadi asas kepada pengamal-pengamal industri? Semestinya ilmu hisab, ilmu kira-kira contohnya. Kita nyatakan banyak pengiraan mungkin wujud dalam kita menawarkan solusi kepada klien. Jika kita tidak mempunyai ilmu untuk kita mengira, bagaimana bisa kita mengira dan memberi fraction atau pecahan yang tepat kepada individu ataupun klien yang kita temui. Seterusnya, apa lagi contoh pengetahuan asas yang perlu kita perlu ada? Contohnya, dan semestinya ilmu tentang perancangan kewangan. Ya, sebab kita perlu tahu yang pewarisan ini adalah komponen dalam perancangan kewangan. Jika kita sebut ianya komponen, apakah komponen-komponen lain dalam perancangan kewangan? Jika kita tidak arif dan kita tidak mempunyai ilmu tentang perancangan kewangan, bagaimana mungkin kita dapat menasihatkan klien dengan lebih komprehensif? Ya. Seterusnya tentang kemahiran. Apakah kemahiran dia? Kemahiran kita biasa sebut hard skill dan juga soft skill. Ya. So apakah itu hard skill dan apakah itu soft skill? Okay. Dan apakah mengapakah soft skill ataupun kemahiran lembut jika kita terjemahkan itu dalam bahasa Melayu diperlukan? Semestinya kemahiran komunikasi contohnya. Kan, bagaimana kita boleh berkomunikasi dengan baik kerana klien, individu yang kita temui mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Ya, ada kemungkinan mereka itu mempunyai latar belakang akademik yang tinggi dan ada kemungkinan mereka mempunyai latar belakang akademik yang sedikit rendah. Bagaimana kita nak mendampingi mereka yang mempunyai latar belakang keluarga yang mungkin juga berbeza. Bagaimana juga kita nak mendampingi mereka yang sebelum ini mempunyai persepsi negatif terhadap perancangan pewarisan. Dan kini kita dipilih oleh Allah SWT untuk mendampingi golongan-golongan ini. Bagaimana pula kemahiran kita? Dan selain itu intuisi. Okey, kita perlu berada dalam kita perlu ada kemahiran untuk mendalami apa yang dirasai oleh klien atau individu yang kita temui. Dan jika kita tidak dapat merasai, okey, apakah masalah yang mereka hadapi? Apakah concern? Apakah sebenarnya yang nak mereka hajati? Apa nak mereka harapkan? Bagaimana kita nak pastikan yang solusi kita tawarkan tadi menepati kehendak klien dan nasihat yang kita berikan tadi sebenarnya itulah yang diharapkan oleh klien atau individu yang kita temui. Dan seterusnya kebolehan. Kebolehan ini lebih bersifat subjektif. Okey, kelebihan contohnya apa yang boleh kita contohkan? Kebolehan seperti bergurau senda contohnya. Ini juga part of apa ni komunikasi contohnya. Ya, seseorang itu mungkin sejarah lahiriah dia seorang yang suka bergurau senda seperti Dr. Khairi contohnya. Ya. Tapi jika dia tidak dapat menggunakan kebolehan ia bergurau senda dengan kemahiran komunikasi tadi, maka mungkin kebolehan yang ada itu salah tempat, ya, salah tempat digunakan. Bayangkan klien itu mempunyai masalah sangat kritikal masalahnya dan semestinya memerlukan analisis yang serius daripada perancang warisan kita. Kita pula boleh bergurau senda tanpa sebab. Ya. Jadi ini antara kebolehan-kebolehan yang
jika kita bincangkan memerlukan masa yang jauh lebih panjang kerana setiap pengetahuan, kemahiran dan kebudayaan ini ada senarainya yang tersendiri yang saban hari, saban tahun perlu ditambah dari semasa ke semasa. Sebagai contohnya tentang teknologi, dan kita lihat khususnya syarikat amanah Islam di Malaysia, banyak dah mekanisme ataupun platform teknologi yang ditawarkan. Bagaimana kita sebagai representatif, sebagai yang mewakili syarikat amanah tadi tidak tahu tentang teknologi? Bukankah ini sedikit sebanyak akan menggugat servis atau perkhidmatan yang kita lakukan, dan ini antara yang boleh kita sentuh pada petang ini, yang boleh kita bincangkan lanjut di forum yang lain, dan saya cuma tekankan bahawa kombinasi KSA ini adalah kritikal dan sesuatu yang perlu dipandang penting dan bukannya enteng oleh industri. Syarikat amanah sedia ada dan akan ditubuhkan pada masa hadapan dan pengamal-pengamal industri. Sedikit snapshot mengapa pensijilan profesional perancangan kewangan Islam perlu dalam industri pewarisan. Yang pertama, sijil ini dibangunkan oleh institusi-institusi profesional yang diiktiraf oleh Bank Negara dan Suruhanjaya Security. Yang kita tahu hanya Bank Negara dan Suruhanjaya Security sahaja yang mengawasi industri. Ya, keduanya, tidak boleh tidak untuk lulus dan memiliki mana-mana persijilan yang diiktiraf untuk kita memberi perkhidmatan dalam industri. Ya, so jika pengamal industri itu sendiri mempunyai pensijilan profesional dan dalam masa sama juga mengangkat diri mereka dengan memperolehi lesen daripada mana-mana bank negara atau perusahaan jaya security, bukankah ini sedikit sebanyak meningkatkan credibility pengamal industri itu sendiri di mata masyarakat? Dan jika kita rujuk kepada IFP yang currently ataupun dibangunkan oleh IFIM dan FPAM, nak menunjukkan credential ataupun tahap seseorang yang memiliki IFP itu, jika selepas tamat program IFP, mereka yang berminat untuk menjadi ejen kepada takaful contohnya, tidak perlu lagi untuk memiliki peperiksaan asas takaful. Begitu juga dengan peperiksaan lain yang ditawarkan oleh pertubuhan-pertubuhan ataupun institusi lain. Kerana apa? IFP telah mencakupi semua ilmu-ilmu yang seharusnya diketahui oleh perancang-perancang kewangan. Begitu juga dengan pewarisan. Dan program ini mempunyai melalui akreditasi dan akan disemak dari semasa ke semasa oleh Finance Accreditation Agency. Ya. Dan seterusnya, kenapa ya kita perlu ada persetujuan profesional? Kerana ini struktur program ini mencakupi kesemua kitaran perancangan kewangan Islam end to end, A to Z. Ya, yang mana kalau kita lihat dalam IFP sendiri, modul 1 ditekankan tentang syariah. Ya, syariah. Dan seterusnya, apakah komponen-komponen utama dalam perancangan kewangan Islam telah didedahkan lebih awal kepada learners ataupun peserta. Ini bagi memastikan tidak wujud salah faham jika jika ditimbulkan oleh mana-mana peserta. Jadi setiap komponen akan didedahkan lebih awal bagi mengisi kotak ilmu para peserta. Dan selepas itu, setiap modul akan zoom ataupun menjurus kepada komponen-komponen yang terlibat dalam perancangan kewangan. Jika tuan-tuan, puan-puan, Datuk, Datin, Doktor sekalian dapat lihat,
Okey, dalam modul IFP ini, legacy planning ataupun perancangan pewarisan didedahkan seawal modul 2 lagi. Ya, seawal modul 2 lagi. Dan di sinilah ditekankan apa jua yang berkaitan dengan perancangan pewarisan. Bukan sahaja produk yang ditawarkan, jika kita juga berbincang tentang kerangka perundangan, bagaimana proses-proses yang terlibat, okey. Dan apakah tanggungjawab okey, sebagai eksekutor ataupun administrator dengan jelas dalam modul ini. Dan elemen perancangan pewarisan akan disentuh semula di modul akhir, di mana construction and professional responsibilities ini merujuk kepada bagaimana nak merangka pelan kewangan yang holistik. Okey, dalam masa sama tanggungjawab profesional juga didedahkan. Bila kita sebut merangka perancangan kewangan holistik, dia perlulah berlandaskan tanggungjawab profesional. Kerana apa? Kerangka yang perlu kita buat tadi adalah berlandaskan matlamat dan saranan serta objektif klien atau individu yang kita temui, bukan daripada kita. Ya, kita telah berikan nasihat dan nasihat kita telah pun diterima oleh pihak klien, dan dari masa semasa perlulah kita buat pemantauan untuk memastikan pelan perancangan yang kita reka bentuk dan kita bentuk itu tadi relevan, kekal relevan dan memberi manfaat sebagaimana yang dikehendaki oleh individu ataupun klien yang kita temui. Jadi ianya memainkan peranan yang penting dalam industri pewarisan. Kerana apa? Selepas seseorang individu yang berkecimpung dalam industri ini faham tentang susu galur, tentang langkah-langkah utama untuk kita memahami klien, dan kita sebenarnya menawarkan solusi. Bukannya kita ini menjual produk semata-mata. Dan kita ni representing ataupun mewakili industri, bukannya kita mewakili syarikat amanah kita semata-mata. Ya, jika kita dapat faham tentang perkara itu, maka kita akan lihat bahawa industri pewarisan ini akan berkembang dengan lebih cepat, lebih profesional dan lebih berdaya saing setara dengan industri-industri yang seumpama dengannya dalam sektor perancangan kewangan Islam. Dan seterusnya, apakah implikasi? Implikasi jika seseorang pengamal industri ini tadi mempunyai sertifikasi atau pensediaan profesional. Yang pertama yang dapat saya kumpulkan adalah dari segi sosial. Masyarakat akan lebih yakin menemui mereka yang mempunyai kelayakan profesional untuk menasihati mereka, dan mereka yakin dalam masa yang sama jika individu yang mereka temui itu tadi mempunyai persediaan profesional, sudah tentu ada kerangka kecekapan yang mengawal selia individu yang akan memberi nasihat kepada mereka. Sebab apa? Dari semasa ke semasa, CPD ataupun pembelajaran sepanjang masa akan berterusan dari semasa ke semasa dan lebih sistematik. Benar, ada setengah syarikat amanah dan telah mempunyai kerangka CPD atau CPE mereka tersendiri, namun mengapa tidak? Kita ada satu framework ataupun kerangka CPD di peringkat industri yang mengawal selia mereka-mereka yang mewakili industri untuk mendepani rakyat ataupun masyarakat. Itu dari segi sosial, dan dari segi industri semestinya. Saya dah ulang beberapa kali tadi. Semestinya industri akan lebih profesional, industri akan lebih berdaya saing dan akan dipenuhi oleh mereka yang profesional, mereka yang berkelayakan sahaja. Okey. Jika bayangkan, jika selepas ini mereka yang hendak menjadi pengamal industri pewarisan, baik konvensional ataupun Islam, perlu melepasi syarat asas yang ditetapkan oleh industri. Ya, bukankah itu menunjukkan satu konotasi atau satu contoh yang mana industri menuju ke arah profesionalism daripada sedia ada.
Dan ini juga pernah berlaku pada industri takaful pada beberapa tahun sebelum ini, yang mana ianya bermula apabila sesetengah pengendali takaful mengadakan peperiksaan dalaman kepada ejen-ejen mereka, dan hanya selepas lulus peperiksaan dalaman maka seseorang itu boleh dilantik sebagai ejen mewakili syarikat atau pengendali takaful itu. Dan namun apa yang kita lihat sekarang ianya di peringkat industri. Dan apa yang boleh kita fikirkan adalah kesepakatan pemain-pemain industri utama pada ketika ini untuk menjurus ke arah itu. Ya, ianya mudah, tidak susah. Tapi masakan kita tidak mahu melakukan yang susah kerana ianya akan memberi impak yang lebih baik kepada industri, bukan saja pada industri tapi kepada masyarakat, bukan saja pada masyarakat tapi kepada agama kita bila kita rujuk tentang pewarisan Islam. Jadi sedikit sebanyak saya kira Tuan Moderator, saya boleh mengakhiri pembincangan saya pada petang ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu pembentangan yang menarik daripada Dr. Syaizan berkaitan tentang kepentingan IFP dalam industri pewarisan harta Islam. Baik, ada beberapa soalan. Soalan ni tak diberikan nama. Rahsia soalan ni daripada siapa? Dalam industri pewarisan Islam di Malaysia, terdapat kepelbagaian pandangan atau ijtihad penasihat syariah masing-masing, dan ini pada pandangan saya tiada masalah berdasarkan kepada luas ruang lingkup pelaksanaan fiqh itu sendiri. Namun demikian, perbezaan-perbezaan tersebut dan seterusnya mungkin persaingan dalam pasaran kadang-kadang mewujudkan satu kekeliruan dalam kalangan masyarakat yang tidak mempunyai asas kukuh dalam pemahaman syariah. Pada pandangan Dr. Shah, bagaimana perbezaan ini boleh diharmonikan? Dan kedua, jika perbezaan-perbezaan ditafsirkan atau pendapat ini boleh dibawa ke peringkat pembuat dasar, sebagai contoh nak buat undang-undang atau mahkamah, maka bagaimana ia boleh mempengaruhi sesuatu dasar atau keputusan yang dibuat berkaitan dengan perkara tersebut? Sebagai contoh nak buat polisi undang-undang dan keputusan mahkamah. Panjang soalannya. Okey, jawapannya pendek Ya. je. Tuan Moderator. Pendek. Okey, yang pertama, kita relate balik apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi. Yang pertama, industri ini tidak seperti industri lain. Okey, kenapa saya suka bandingkan industri ini dengan takaful dan saham amanah? Kerana mereka ini sekufu. Mereka ini dalam perancangan kewangan, sektor perancangan kewangan dan pengurusan harta. Okay, istilah yang mudah kita katakan ianya sekufu. Okey, sekufu. Jadi kenapa tidak kita melihat kepada kejayaan industri lain yang mana daripada tidak adanya kawal selia, adanya kawal selia sekarang, ya. Dan saya lihat benar banyak kepelbagaian pendapat ataupun ijtihad di kalangan penasihat-penasihat syariah dalam syarikat amanah itu sendiri. Jika kita lihat dalam perbankan Islam, ya, setiap bank mempunyai penasihat syariah mereka tersendiri yang semestinya ada berbagai pendapat dan perbezaan pendapat antara satu sama yang lain. Nabi bagaimana pihak regulator seperti bank negara memastikan ianya tidak mengganggu-gugat industri dalam masa yang sama. Di situ kita lihat sedikit penambahbaikan perlu dilakukan oleh industri. Okey, yang mana pada ketika ini kita tahu kalau kita sebut takaful lebih mirip kepada Bank Negara Malaysia. Kalau kita sebut saham amanah kita lebih mirip kepada apa benda ni Suruhanjaya Security. Jika kita sebut cukai contohnya kita tahu ianya mirip lebih kepada lembaga hasil dalam negeri ataupun custom jika kita rujuk kepada GST. Bagaimana pula kalau kita lihat satu sektor lain contohnya seperti zakat contohnya kita tahu setiap majlis agama Islam negeri memainkan peranan yang penting bagi memastikan segala apa yang
maklumat yang berkaitan dengan instrumen tersebut sampai kepada peringkat kepada masyarakat, tapi ini tidak berlaku dalam industri pewarisan. Okey, itu sendiri. Jika saya tanya semula kepada pihak bertanya, siapa yang mengawasi industri pewarisan sekarang? Baik konvensional, baik yang Islam. Tidak ada. Tidak ada yang mengawasi dia. Jadi, dari peringkat pembuat dasar, perlulah difikirkan. Ada usulan pada suatu masa dulu yang kita mencadangkan untuk JAKIM untuk ke depan, untuk lebih kepada menjadi moderator ataupun menjadi penaja pembentukan kerangka profesional untuk industri pewarisan ini. Okey. Dan dalam masa yang sama, pemegang-pemegang taruh yang lain juga perlulah melihat keseriusan bahawa industri yang berkembang tapi tidak mempunyai payung yang memayungi industri ini. Maka inilah terjadi yang mana setiap syarikat amanah akan memastikan produk mereka lebih baik berbanding syarikat amanah yang lain. Jadi dalam masa yang sama, isu etika itu timbul. Okey, bila mana perbezaan dan kekeliruan di kalangan masyarakat tidak dapat ditangani yang sebaik-baik yang mungkin, ya. Dan stigma between pushing the product versus advisory, um, menjual produk dan penasihatan perlu juga dititik beratkan. Adakah industri ini pada ketika ini dan berterus-terusan akan berpaksikan kepada produk, penawaran produk semata-mata ataupun lebih kepada menyediakan nasihat kepada pihak ataupun kepada masyarakat. Jadi dalam pada itu, banyak perkara yang perlu dilakukan dan kita tahu ATCM telah pun diwujudkan dan kita tahu tidak semua pun bagaimana yang saya bentangkan sebentar tadi, tidak semua pun syarikat amanah berdaftar dengan ATCM. Jadi adakah role ini ataupun peranan dan tanggungjawab ini perlu dimainkan ATCM? Siapa yang perlu bawa usul ini kepada ATCM? Jika ATCM pada ketika ini satu-satunya badan yang boleh memainkan peranan. Jadi langkah perlu bermula. Jika tidak, kita hanya berada di takut yang lama dan kita tidak boleh menaiki tangga sampai di atas jika kita masih tidak mula mengorak langkah. Begitu Tuan Moderator. Okey. Baik tadi kata pendek, sekali panjang pula. Ya, ya. Okey. Tak apa. Okey. Baik, ada soalan lagi. Daripada pun dirahsiakan. Banyak soalan rahsia ni. Okey, pada pandangan Dr. Shah, bagaimanakah bentuk model hibah amanah yang paling sesuai diaplikasikan? Maksud syariah compliance sesuai dengan keperluan dengan uruf di Malaysia. Sekali lagi Doktor. Pada pandangan Dr. Shahizan, Ya, ya. bagaimanakah bentuk model hibah amanah yang paling sesuai diaplikasikan, yakni syariah compliance plus sesuai dengan keperluan plus dengan uruf di Malaysia. Okey, tentang produk hibah amanah. Okey, dan kita tahu tak semua hibah amanah ditawarkan oleh semua syarikat-syarikat amanah di Malaysia. Jadi pertamanya kita kena tahu apakah maksud hibah amanah itu sendiri. Berbanding hibah biasa dan hibah harta bercagar, dan jika ada hibah penawaran produk hibah yang lain sekalipun, kita kena tahu apakah objektif diadakan hibah amanah itu sendiri. Okey, dan semestinya bila kita nak mengikut kesesuaian kita sebagai orang Islam, semestinya hibah amanah itu perlulah syariah compliance. Bila kita sebut hibah amanah, istilah hibah amanah itu saja merujuk kepada produk yang berlandaskan syariah. So berkaitan dengan uruf di Malaysia, kita kena sedar setiap instrumen pelaburan instrumen pewarisan di Malaysia ini ada ketikanya perlu dirujuk di mahkamah sivil
jika tidak kena gayanya. Jadi nasihat yang tepat perlu diberikan oleh pengamal-pengamal industri bagi memastikan yang uh, uh, hasrat klien itu dapat dicapai dan memenuhi keperluan yang dijangkakan oleh pihak individu ataupun klien yang ditemui. Tentang urus di Malaysia, hibah amanah terpakai dan mula di Malaysia. Tiada istilah ada setengah pihak tidak mendakwa hibah amanah tidak boleh dilakukan di Malaysia. Maka dalam hal ini bukan sahaja hibah amanah, so ada juga beberapa solusi yang juga diterima atas kapasiti uruf di Malaysia. Ada soalan lain, Doktor? Okey, satu penjelasan yang baik daripada Dr. Syahizan. Baik, saya sini tak ada soalan lagi dah. Jadi saya minta Dr. Syahizan untuk menyimpulkan apa ya keperluannya terhadap industri pewarisan di Malaysia ni khususnya. Dipersilakan. Okey, saya cuba mengambil pendekatan yang apa orang kata yang neutral dalam hal ini, ya. Yang pertama, industri pewarisan perlu melangkah ke hadapan. Jika mahu lebih jika mahu memastikan ianya setara dalam industri-industri yang sekufu dalam perancangan kewangan dan pengurusan harta pada ketika ini. Jika kita lihat kita sedar kemahiran itu penting, kita sedar kebolehan itu penting, namun kita kena juga sedar dan kita perlu juga ambil pendekatan bagaimana nak memastikan mereka yang mewarnai industri ini orang yang individu yang cekap. Okey. Okey, umpama namun kita akui untuk memastikan standardization ataupun harmonisasi sebagaimana yang pernah dikatakan tadi berlaku dalam industri ini sesuatu langkah besar perlu dilakukan. Ia umpama jigsaw puzzle, Doktor, yang mana untuk kita lengkapkannya sesuatu jigsaw puzzle itu tadi, kita kena pastikan setiap kepingan-kepingan itu tadi berada di tempatnya. Jadi bila kita sebut tentang isu kecekapan pemain industri pewarisan Islam itu, banyak kepingan-kepingan yang perlu kita perhalusi dan perlu kita lihat. Mengapa tidak untuk kita mulakan pemain-pemain industri mula berganding bahu untuk membangunkan satu entry points ataupun satu langkah pemula yang mana setiap mereka yang berada dalam industri sekurang-kurangnya mempunyai satu persijilan, mungkin kalau jika tidak IFP sekalipun, satu minimum entry assessment atau penilaian asas yang boleh difikirkan supaya semua mereka yang mewakili industri, tidak kira lah siapa pun latar belakang mereka, ya, mempunyai asas yang sama. Okey, dan seterusnya, bagaimana nak memastikan industri lebih profesional, pensedia profesional memainkan peranan, ya. Jadi bagaimana nak pastikan kehadapan nanti mereka yang dalam industri selepas satu tempoh setidak-tidaknya mempunyai pensijilan IFP. Begitu juga mereka kalau kita panggil istilah group agency manager ataupun agency manager pengurus agensi contohnya. Adakah mereka hanya mengawal selia apa orang kata prestasi jualan? Adakah mereka hanya mengawal selia performance atau prestasi anak-anak buah mereka saja? Jika kita rasa tanggungjawab pengurus-pengurus agensi dalam masa yang sama memastikan ilmu, kemahiran, pengetahuan dan pengalaman anak-anak buah ataupun mereka di bawah mereka jadi sentiasa berkembang dari semasa ke semasa, maka
mereka sendiri perlulah mempunyai persejilan profesional. Kerana apa? Melalui persejilan profesional, mereka tahu perlu pentingnya pengetahuan dan kemahiran dalam industri. Dari masa sama mereka tahu kepentingan untuk kita memenuhi kerangka CPD atau CPE sebagai usaha pembelajaran sepanjang hayat. Dan bila kita sebut tentang kerangka kecakapan yang lengkap, semestinya ada kod etika tersendiri yang perlu pengamal-pengamal industri patuhi. Dan jika ada di kalangan kita gagal untuk patuhi, maka kita juga boleh dikenakan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh industri-industri lain yang telah pun ke hadapan. Dan peluang industri pewarisan untuk hadapan sangat besar. Tapi tidak perlulah kita mengambil masa yang sama kerana industri ini telah pun maju. Pemain-pemain industri telah pun ramai dan saya kira syarikat-syarikat amanah sedia ada juga telah pun sedaya upaya berusaha ke arah itu. Cuma apa kekurangannya adalah harmonisasi di peringkat industri. Mengapa tidak? Usaha yang baik yang dilakukan oleh syarikat-syarikat amanah, segelintir syarikat-syarikat amanah yang sekarang diketengahkan di peringkat industri dan menjadikan satu penanda aras bagi industri bagi memastikan industrinya lebih profesional, lebih dipercayai dan seterusnya apa orang kata segala perkara yang berkaitan Islam ni dapat disampaikan dengan sempurna dan mereka yang mempunyai kelayakan, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Shah. Sebenarnya ada lagi satu soalan ni. Boleh ya? Satu je lagi. Satu je. Boleh. Okay, daripada Susah tak? doktor daripada Dr. Haji Razli Ramli. Wah, ni otai ni. Okay, salam Dr. Shah. Apakah potensi bisnes dalam bidang pewarisan ini dalam sistem kewangan negara? Bagaimana saya katakan tadi, bila kita sebut tentang potensi, dia merupakan subset kepada industri perancangan kewangan dan pengurusan harta. Okey, yang mana kita tahu empat sektor utama dalam kewangan Islam. So dari segi penawaran solusi ataupun produk yang semakin hari semakin meningkat. Okey, dalam masa yang sama dia akan mewujudkan satu bidang profesional yang saya dah katakan tadi. Kita mahu lihat industri ini dibanjiri, diwarnai oleh orang-orang yang profesional. Kita tidak mahu industri ini hanya disertai oleh mereka yang hanya nak cuba-cuba, tapi mereka yang merasakan tanggungjawab mereka ada bila mencubai industri ini. Mereka perlu mereka perlu mempunyai etika tersendiri dan perlu ada pengawal seliaan sebagaimana industri-industri lain. Itu doktor. Okey, baik. Satu penjelasan yang sangat baik daripada Dr. Shah saya kira. Jadi berakhir sudah sesi kita yang pertama untuk slot yang keempat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Shahizan atas perkongsian yang saya kira memang dahsyatlah kita dengar daripada industri. Kita punya webinar ni unik ya. Kita ada daripada industri dan kita ada daripada ahli akademik, ada daripada Majlis Agama Islam, ada yang artis pun ada kan. Okey. Baik, seterusnya tanpa melengahkan masa saya ingin menjemput pembentang kedua iaitu Dr. Fatin Afiqah binti Mat Azmi. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Alam Bina dan Ukur. Merupakan penyidik bersekutu di Real Estate Studies bermula 2019. Akademik College Tuanku Chancellor KTC bermula Januari 2020. Beliau juga telah menyempurnakan penyelidikan pasca kedoktoran di Universiti Malaysia Kelantan selama 1 tahun. Dan beliau mempunyai kepakaran dalam bidang Land Administration and Development Studies, Islamic Land Law, Islamic Wealth Management, wasiah,
Wifoya, Wakaf, Harta Sepencarian, Heritage Studies, Valuation and Investment, Housing Development Law, Administrative and Tenancy Law. Okay. Beliau pendidikan Bachelor Degree dan Administration and Development, Faculty of Geoinformation and Real Estate, Institut Teknologi Malaysia, dan mendapat kelas pertama pada 2010. Kemudian menamatkan pengajian Filosofi Doctorate Research, Land Administration and Development, Fakulti Geoinformation and Real Estate, Institut Teknologi Malaysia, Johor. Baik, boleh saya jemput Dr. Fatin untuk menyampaikan topik berkaitan tentang ini adalah satu idea kalau orang tanya saya bagaimana kita cuba untuk membuat satu mencadangkan bagaimana kita dah tahu bahawa bila sebut harta pusaka ada 3 bidang kuasa yang berbeza. Kita tahu unit pusaka kecil, kita ada tahu Amanah Raya Berhad dan Mahkamah Tinggi Siber. Saya tertarik dengan idea yang diutarakan oleh Dr. Fatin Afiqah di mana beliau cuba mencadangkan tribunal tunggal bagi proses pembahagian harta pusaka. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput Dr. Fatin Afiqah untuk menyampaikan idea beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam sejahtera. Salam UTM, Sanjungan Bangsa. Terima kasih saya ucapkan buat Dr. Khairi Kamarudin selaku